Hari ini di studio kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan satu program yang sememangnya dinanti-nantikan untuk peminat kraf tangan, iaitu Hari Kraf Kebangsaan 2022 yang akan berlangsung esok 23 Februari hingga 7 Mac di Jalan Kodley. Jadi perincian lebih lanjut berkenaan dengan Hari Kraf bagi tahun 2022 ini, di studio kami amat berbesar hati menerima kunjungan yang berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri selaku Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Apa khabar Yang Berhormat Datuk? Selamat pagi. Baik. Terima kasih sama kita hari ini. Terima kasih kerana jemput saya lagi. Sama-sama. Okay. Baru minggu lepas kita bersama. Betul. Jadi hari ini datang lagi untuk bercakap berkenaan dengan Hari Kraf Kebangsaan. Ya. Ini satu peluang yang menarik dan juga berharga untuk mereka meminat ataupun menyukai industri kraf ini. Jadi mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan terlebih dahulu apakah antara signifikan program ini dilaksanakan? Ya, terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi dengan masyarakat kraf, especially di luar sana. Sebenarnya program Hari Kraf Kebangsaan ini bersatu signature program setiap tahun. Setiap tahun ia merupakan satu program yang dianjur melalui MOTEK, iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan khususnya melalui agensi kraf tangan kita. Jadi sebenarnya program ini telah dilulus, telah dibenarkan oleh pihak Jemaah Menteri dari tahun 2002 dulu. Dan sehingga hari ini, dan ianya harus dilaksanakan, ini yang telah diluluskan, dilaksanakan pada pengakhir bulan Februari setiap tahun. Ianya dilaksanakan. Jadi pada tahun ini ia merupakan tahun yang ke-19. Jadi Hari Kraf Tangan ini memang dinanti-nanti terutama sekali oleh masyarakat kraf. Mereka memang mahu menggunakan peluang ini untuk mereka mempamerkan hasil kraf tangan mereka. Dan pada masa yang sama ini juga membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka, dan pada masa yang sama juga kita memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui apakah hasil-hasil seni kraf tangan yang ada dalam negara kita. Jadi sebab itu penganjuran HKK adalah memang bertujuan meraihkan hasil seni kraf tangan dan memberi pengiktirafan kepada mereka. Sebab kalau kita lihat produk kraf ini, ianya dari hari ke hari dia bertambah. Kerana ada teknologi baru, jadi sebab itu hasil ini, produk kraf ini kalau kita lihat ianya semakin hari semakin banyak, dan kita dapat melihat bagaimana rakyat kita dapat menikmati kraf tempatan kita. Dan saya amat kata orang besar hati, amat gembira sekali kerana saya memang daripada NGO dulu, jadi saya nampak bagaimana penglibatan masyarakat kraf ini, dan kita nampak dia punya kualiti itu. Standard kualiti mereka semakin hari semakin bertambah, dan selain daripada itu juga saya amat berterima kasihlah dengan kraf tangan Malaysia, pegawai kita yang mempunyai komitmen yang begitu tinggi membantu community kraf ini. Jadi inilah yang kita mengharapkan agar industri kraf ini berkembang lagi, dapat meningkatkan lagi kita punya ekonomi. Jadi okey, Yang Berhormat Datuk, kalau tahun lepas 2021 HKK ini tidak dapat dilaksanakan, kita tahu ada banyak faktor, adakah disebabkan oleh COVID-19 tapi tahun ini ada banyak sebenarnya SOP telah pun dilonggarkan, makanya HKK turut dilaksanakan pada tahun ini. Jadi bagaimana penganjuran untuk kali ini, manakan dah setahun berehat ni, nak sambung balik program ni, banyak yang perlu diperhalusi. Ya, orang kata masa COVID ni kita ni ada hikmah di sebaliknya, oleh kerana kita tidak dapat menjual secara fizikal, mengadakan program secara fizikal pada masa itu. Saya ingat masa tahun 2020 saya mula masuk sebagai menteri, tugas kita ialah untuk memikir bagaimana kita nak membantu rakyat yang di bawah skop bidang kuasa kami. Jadi terutama sekali kraf, saya minta cari jalan kita bagaimana kita boleh membantu mereka. Jadi maka sebab itulah kita menganjurkan virtual hari HKK ini secara virtual. Jadi bukan itu saja, kita dapat melihat yang virtual ini, kalau dulu orang banyak tak tahu pasal QR code semua itu. Dengan adanya COVID itu, maka orang kata teknologi itu makin
dipercepatkan, dipermudahkan untuk kita mengenali dan juga menggunakannya. Kalau kita lihat, kalau dulu dari tahun 2003 sehingga tahun 2020, kraft tangan saja kita dapat menjana hasil 254.4 juta ringgit. Kira banyak tu untuk menyumbang kepada ekonomi kita, menyumbang kepada KDNK kita juga, sebab sektor pelancongan ini yang menyumbang sebanyak 15.9 di antara yang kedua sektor yang telah menyumbang kepada KDNK negara. Jadi dengan kraft ini ianya menyumbang juga, terutama sekali membantu masyarakat, terutama mereka di kawasan, di kampung-kampung juga. Dan menggunakan virtual ini adalah satu cara untuk kita membantu mereka untuk menjualkan juga. Kita melahirkan masa COVID inilah kita melahirkan Mycraft Shop. Mycraft Shop, dan dari situ juga saya amat berasa sentimental mengenai Mycraft Shop ini, kerana ialah zaman saya mula jadi menteri, saya cari jalan macam mana kita nak bantu. Kita buka ikraf bazaar, Mycraft Shop, Jadi dengan itu kita dapat membantu dan juga menubuhkan community tourism, community based tourism, orang di peringkat bawah sana, dan kita mewujudkan usahawan-usahawan dan menambahkan lagi usahawan kraft kita. Jadi ini adalah semasa tidak ada berkumpul secara fizikal, kita dapat menggunakan secara virtual. Kita menganjurkan penjualan dan juga adalah program-program termasuk latihan. Latihan kita, saya nampak ada orang yang pandai buat sesuatu produk yang tidak pernah kita lihat dulu. Saya cakap panggil dia. Kalau dia tidak dapat ajar secara fizikal, so dia mengajar secara virtual. Jadi di situ kita juga melahirkan produk baru, kita melahirkan juga usahawan baru. Malah kami pergi ke ulu-ulu, kawasan ulu-ulu yang sukar untuk dipergi, dan kita mengajar teknologi untuk membuat batik menggunakan eco-print, ambil daun kat belakang tu. Tapi perlu diajar secara teknologi, dia perlu ditunjuk kepada mereka bagaimana kita nak membuat produk-produk baru. Jadi melalui virtual juga kita dapat melahirkan dan menjual banyak produk juga. Jadi yalah, apabila kita dapat capaian kraft, hasil kraft daripada mereka yang berada di kawasan yang sukar untuk dikunjungi, ini memberikan peluang untuk mereka yang berada di kawasan pedalaman tersebut untuk memberikan pendedahan yang lebih mendalam tentang hasil seni yang mereka lakukan di kawasan-kawasan mereka. Jadi untuk penganjuran tahun ini, saya kira akan ada tema dan juga konsepnya tersendiri dalam kita menyatu padukan keluarga Malaysia yang bakal menghadirkan diri KHKK ni, ya? Ya, memang pun tema kita ialah untuk mewarnakan untuk meraihkan kraft ini. Jadi saya nak tengok, takut saya silap sebut dia punya tema ini. Konsep dia memang ada, tapi tema kita mewarnai kraft, mewarnai keluarga Malaysia. Itu yang perlu kita ketengahkan. Sebab ia mewarnai keluarga Malaysia melalui produk-produk yang dihasilkan. Dan perlu dikatakan, dikongsikan di sini. Konsep kraft kita ini dia pelbagai, kerana ia datang daripada komuniti dari pelbagai tempat. Sekarang ini agak memudahkanlah untuk kita. Kalau kita tidak dapat pergi ke sana, kita boleh minta mereka menunjukkan melalui teknologi, menggunakan virtual. Mereka boleh menunjukkan, maka kita boleh membantu. Jadi sebab itu kita dapat melihatkan hasil-hasil kraft tangan kita. Misalnya tekstil saja, dia punya bahan tu sudah bertambah sampai menggunakan, orang kata linut. Linut itu adalah kanji tu kan. Ada tempat-tempat tertentu yang boleh banyak linut dia. Kita menghasilkan tekstil menggunakan linut. Dan juga yang lain tu dah biasa kita dengar kan. Jadi ini satu cara yang baru, teknologi yang baru yang kita dapat. Dan yang lain dari hasil rimba, dari hasil logam, dan dengan teknologi mesin juga, maka kita dapat menambahkan lagi bagaimana untuk membantu mereka untuk untuk membuatnya secara halus. Kalau parang dulu, parang kalau nak cari parang tempat yang biasa je, rumah kan. Sekarang ini parang dengan ada teknologi yang kita bantu untuk mereka yang menghasilkan parang ini
cantiknya, ukirannya cantik, rumah untuk parang tu orang kata bekas untuk meletak dia kan. Itu cantik, bersih. Jadi inilah yang dikatakan craft mewarnai keluarga Malaysia. Mari kita membantu semua community craft ini. Dan ini akan menjadi inspirasi kepada mereka dan juga kepada mereka orang lain untuk mempelajari dan juga untuk mengetahui bagaimana menghasilkan satu-satu produk itu. Jadi inilah yang kita nak bantu untuk rakyat Malaysia, terutama sekali community craft Malaysia ini. Dan kita mengharapkan mereka datanglah ke Konlei nanti untuk melihat sendiri bagaimana craft tangan kita memang begitu hebat sekali. Pada 23 bulan sehingga 7 Mac tu, dan kita nak menjemput ramai-ramai untuk datang supaya ianya menjadi satu, bukan saja kita nak membeli, kita nak melihat bagaimana kita cari idea baru. Itulah saya katakan craft mewarnai keluarga Malaysia ini, kita dapat melihat bagaimana hasil craft tangan ini boleh menjana pendapatan dan memberi kreativiti terutama sekali kepada pelajar-pelajar baru itu. Kita mahu mereka juga menunjuk minat ini sebab kita mahu mereka menyumbang kepada kekayaan negara kita juga. Ini salah satu daripada cara untuk kita membawa mereka ini untuk melahirkan produk-produk baru. Dan bayangkan Malaysia ini ada 27 etnik yang besar. Jadi dengan etnik yang besar dan sub-sub etnik lagi, mereka boleh menyumbang juga menggunakan hasil, kadang-kadang menggunakan hasil rimba yang ada di belakang rumah. So kalau mereka di tempat yang jauh, di ulu-ulu macam kita dulu pergi ke Baklalan, mana dah nak cari barang-barang moden kan, material dia atau bahan-bahan dia, pergi ambil daun, itu yang dia tunjuk bagaimana buat batik. Lepas itu mereka boleh menghasilkan batik sendiri. Lain daripada itu juga kita menghasilkan, kita banyak adik guru sekarang ini. Kita mengiktirafkan mereka sebagai adik guru supaya mereka ini akan boleh menyumbang lagi. Ramai orang akan mengetahui inilah adik guru dalam bidang-bidang tertentu, maka mereka akan dapat membantu dan juga memberi menjadi menama kita, jadi nama kita dalam peta negara, dalam peta dunia. Ini yang kita nak kata orang nak galakkan. Yalah, kerana hasil kraft ini merupakan identiti kepada sesuatu negara. Betul. Sebenarnya bukan saja boleh menarik minat masyarakat Malaysia secara domestik, tetapi di luar negara juga. Itu adalah antara salah satu faktor yang menyebabkan mereka untuk datang ke Malaysia dan pelancong, dan ini akan menambahkan lagi pendapatan itu. Sebahagian dari pelancongan. Benar. Okey, jadi di samping itu, Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan apakah antara pengisian lain yang akan dilaksanakan sewaktu sepanjang penganjuran HKK ini? Dia banyak. Selain daripada penjualan tu, dah ada juga yang akan mengadakan demonstrasi bagaimana sesuatu produk tu dihasilkan. Tetapi ingin saya nyatakan sini, dalam kita menjual produk-produk ini, tapi produk lain dari segi makanan juga ada, dan pakaian, dan produk-produk yang macam tiffin itu kan. Semua kita nak menunjukkan bagaimana kepelbagaian community craft kita dari pelbagai kaum, dan mereka melahirkan kreativiti mereka. Jadi ini yang akan ditunjukkan juga. Adalah pertunjukan, adalah yang seni lain tu, hiburan, semuanya ada. Kita hiburan tak dapat lari daripada kita ni, dari Motek ni. Sebab itu adalah salah satu daripada cara kita untuk untuk menarik minat orang ramai. Kadang-kadang orang nak berehat sekejap, tengok siapa yang menghiburkan kita. Dan so ada juga main muzik tu, dia punya bahan tu adalah daripada craft, macam sapek, dan yang yang dari Terengganu tu, yang macam pasu tu atau air minuman tu. So kepelbagaian itu kita nampak. Jadi semuanya akan dipamerkan dan akan ada juga yang berjual lah, kita jual. Jadi ramai-ramai lah kita jemput untuk datang supaya mereka dapat membantu untuk menyumbang kepada
ekonomi industri kraft ini. Okey. Saya difahamkan akan ada penampilan khas yang akan ditonjolkan nanti yang Muhammad Datuk. Siapakah kalau tak nak bagi tahu semua, mungkin boleh bagi teaser sikit ke penampilan khas tersebut. Ya, kalau saya beritahu orang tak datang. Kita nak orang datang supaya mereka tahu. Kita nak menjemput orang ramai. Jadi biarlah penampilan khas itu di ini datanglah. Datanglah terutama sekali pada hari pertama itu, hari kita merasmikannya besok 23 dan banyak lagi lah pengisian dari negeri-negeri lain juga ya. Jadi datanglah kalau ni ada yang akan jadi istimewa lah yang akan datang ke sana. Ya. Okey, Yang Muhammad Datuk, kalau boleh kongsikan antara objektif utama selain daripada mengembangkan lagi minat orang ramai terhadap industri kraft ini, bagaimana sebenarnya HKK ini boleh turut membantu usahawan-usahawan yang berada dalam industri kraft ini untuk memantapkan lagi perniagaan mereka? Ya, sebenarnya melalui HKK ini, penganjuran HKK ini seperti yang saya katakan, boleh mempamerkan. Pada masa yang sama mereka juga boleh berjual. Jadi dari situ orang akan mengenali apa produk kita dan pada masa yang sama juga kita nak menunjukkan ini di mata dunia dan insya-Allah melalui ini kita boleh boleh menghasilkan menunjukkannya ke peringkat antarabangsa dan malah ada sudah berjumpa dengan saya untuk nak menjual batik kita, batik Malaysia di luar negara dan membuka dia punya kata orang macam kedai di luar sana. Jadi kita nak menunjuk seni-seni kita ini untuk mereka menjadi usahawan yang boleh diketengahkan di luar negara juga. Jadi ini cara kita dan HKK inilah memberi peluang meluaskan pandangan mereka dan juga meluaskan cara mereka untuk dikenali oleh ramai. Kiranya HKK sebagai salah satu platform. Memang itu platform untuk membantu mereka dan insya-Allah lah akan menambahkan lagi ekonomi. Insya-Allah. Okey, baik. Menyumbangkan Terima kasih kepada Yang Datuk Sri Hajah Nancy Shukri selaku Menteri Pelacuran Kesenian Budaya Malaysia bersama kita hari ini. Terima kasih juga. Kalau ada masa datanglah. InsyaAllah kita baru tahu apa yang kejutan ke apa. Kita sama-sama kita dan saya tak cakap tadi pasal ada voucher RM30 tu. Setiap RM100 nilainya ada voucher RM30. Jadi ada diskaun lah tu. Menarik tu, ada banyak promosi yang anda tidak boleh terlepas. Jadi sama-sama hadirkan diri pada 23 Februari itu esok hingga 7 Mac ke Kompleks Kraft Kuala Lumpur Jalan Kon Leng untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan HKK 2022. Terima kasih yang bersama kita hari ini. Terima kasih kerana menjemput kami. Sama.